Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebagaimana yang saya maklum dalam grup semalam, kita akan masuk dalam bab i'rab. Cuma disebabkan saya rasa sebelum kita masuk dalam bab i'rab, kita review secara panjang, secara laju term-term ataupun konsep-konsep yang kita telah belajar sebelum ni, supaya nanti bila masuk bab i'rab kita boleh guna semua perkataan-perkataan ni. Okey, sebelum ni kita dah belajar al-muzakkar wal muannas, kata nama bagi lelaki dan bagi perempuan. Kita katakan antara tanda muannas adalah salah satunya ta marbutah. Contohnya Fatimah, zaujatun, sayyaratun, apa lagi? Maktabatun. Itu adalah kata nama muannas sebab ada ta marbutah. Namun ada kata nama yang walaupun tak ada ta marbutah, dia dikira sebagai muannas. Contohnya Hindun. Hindun nama bagi perempuan, tapi bila walaupun dia tak ada ta marbutah, tapi dia dikira perempuan sebab memang sya'id, memang orang tahu semua Hindun tu adalah nama bagi perempuan. Okey. Kita belajar juga mufrad, musanna, jamak, maktabut, baitun, baitani, buyutun. Kita kata jamak ada dua. Jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim dan jamak taksir. Jamak taksir ni jamak yang ikut C, maksudnya dia berkurang dan dia bertambah huruf di tengah-tengahnya. Contoh buyutun, dia tambah waw di tengah, di lepas ya, pada selepas ya. Ataupun kitabun, kitabani, kalau ikut jamak muzakkar salimnya kitabuna lah kan. Tapi kita tak guna jamak muzakkar salim, kita guna jamak taksir. Jadi kitabun jadi jamaknya kutubun. Okey. Hilang alif tu. Okey. Kita belajar juga nakirah dan makrifah. Kita kata nakirah adalah kata nama am dan kata makrifah adalah kata nama khas. Antara contoh antara ciri-ciri makrifah adalah ada alif lam. Okey. Kita belajar juga asmaul isyarah. Hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. Ataupun kita belajar isim mausulah. Alladhi, alladzani, alladzina, allati, allati, allai. Adawatul istifham, hal, mata, man, kaifa. Okey. Selepas kita belajar perkataan-perkataan, kita belajar tarkib. Kita katakan tarkib ni adalah satu himpunan kata, kata majmuk, rangkaian kata, cermin mata, tali leher. Okey. Dia rangkaian kata, dia bukan ayat yang sempurna. Bila kita kata tali leher, dia tidak memberi sebarang makna kecuali menunjukkan kepada barang tersebut, nama barang tersebut. Tapi bila kita kata saya membeli tali leher, baru jumlah yang lengkap. Jadi tarkib adalah rangkuman kata, dia bukan adalah ayat yang sempurna. Kita kata tarkib wasfi. Ada tarkib wasfi, contohnya baitun jamilun, rumah yang cantik. Tarkib wasfi dikatakan untuk menyatakan sifat bagi mausuf tersebut. Rumah. Apa sifat bagi rumah? Cantik. Okey. Kita katakan lagi ada tarkib idhafi. Tarkib idhafi kita menyandarkan sesuatu. Kita nak mengkhususkan kata nama sesuatu. Contohnya baitun. Rumah. Rumah siapa? Baitullahi. Rumah Allah. Madrasah. Madrasah siapa? Madrasati. Sekolah saya. Okey. Al-jumlah al-ismiyah. Jumlah barulah adalah jumlah barulah
satu ayat yang sempurna. Kita kata jumlah ismiyah ada dua rukun, iaitu mubtada dan khabar. Mubtada mesti makrifah, khabar mesti nakirah. Al-baitu wasi'un. Rumah itu luas. Okey. Berbeza dengan tarkib wasfi, rumah yang luas. Rumah yang luas. Okey, itu sifat dan bukan ayat yang sempurna, tapi kita kata rumah itu luas. Jadi ayat yang sempurna. Disebabkan dia bermula dengan isim, kita kata dia jumlah ismiyah, dan jumlah ismiyah mesti bermula dengan mubtada. Seterusnya kita ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah mesti ada fi'il, mesti ada fa'il. Ada fi'il yang memerlukan maf'ulun bih, ada fi'il yang tak memerlukan maf'ulun bih. Okey. Ini yang kita belajar sedikit dalam peringkat yang pertama sebelum kita masuk bab i'rab. Jadi selepas kita dah belajar, kita buat tadribat sikit. Okey. Boleh saya tahu siapa yang dah buat penuh latihan yang saya bagi semalam? Tak buat. Ada dah? Buat sikit-sikit. Okey. Kita bincang satu persatu jawapan dan kita cuba review balik dalam bab mana yang kita belajar pasal ni. Okey. Yang pertama, qalamun jamilun. Qalamun jamilun. Okay. Pen yang cantik. Qalamun jamilun. Okey. Ni tarkib ke jumlah? Tarkib. Ya? Jumlah. Tarkib. Tarkib. Okey. Ada yang kata jumlah. Okey. Saya terjemahkan. Pen yang cantik. Pen yang cantik. Dia ayat yang sempurna ke? Tak kan? Dia tidak menunjukkan ayat yang sempurna. Kita hanya menjelaskan sifat bagi pen. Okey. Qalamun jamilun. Jadi dia bukan jumlah, dia adalah tarkib. Bila tarkib, tarif adalah tarkib wasfi. Tarkib wasfi. Tarkib wasfi kita kata dia mesti sama. Kalau yang ni makrifat nakirah, yang ni mesti nakirah. Kalau yang ni muzakkar, yang ni mesti muzakkar. Kalau saya kata nak buat makrifah, al-qalamu Al-jamilu. Okay. Kalau saya nak kata dua pen, qalamani ataupun Jamilani. al-jamilani. Jamilani. Okey. Lagi. Kalau saya nak buat ayat yang sempurna. Saya nak jadi ayat ni dua perkataan, qalamun dengan jamilun. Saya nak kata nak jadikan dia jumlah ismiyah, mubtada khabar. Macam mana? Saya nak jadikan dua perkataan. Al-qalamu jamilun. Al-qalamu jamilun. Sebab apa saya kata sebab apa yang ni ada alif lam, yang ni tak ada alif lam? Sebab saya kata mubtada mesti makrifah, khabar mesti nakirah. Jadi al-qalamu maksud dia pen itu atau pen ini cantik. Pen ini cantik. Kalau saya kata qalamun jamilun, dia hanya menjelaskan sifat pen yang cantik. Okey. Kalau saya nak guna tarkib juga, okey, dalam ayat yang sempurna, saya boleh kata macam ni. Istaraitu apa dia? Al-qalamul jamil. Al-qalam. Okey. Al-jamil. Okey. Istaraitul qala Ma. Al-jamil La. La. Al-qalam al-jamila. Sebab apa? Dia baris atas sebab dia maf'ulun B. Maf'ulun bih. Sebab apa yang al-jamila baris atas juga? Sebab Ikut. sifat mesti ikut mausuf. Kalau yang ni baris atas, yang ni pun kena baris atas. Kalau yang ni alif lam, yang ni pun mesti alif lam. Okey, mudah je insya-Allah. Seterusnya. Oh, panas dah. Okey. Taliba Tun.
Talibatun mujtahidatun. Okey, semua tahu. Sama je tadi. Dia tarkib. Wasfi. Tarkib. Wasfi. Wasfi. Tarkib wasfi. Dia menyatakan sifat bagi talibah. Okey. Kalau saya nak kata saya berjumpa dengan murid yang bersungguh-sungguh. Iltaqaitu ataupun ra'aitu, saya melihat. Okey. Ra'aitu. Saya telah melihat seorang pelajar perempuan yang bersungguh-sungguh. Saya nak kata macam mana? At-talibata. Ya, ra'aitu at-talibata Al-mujtahidata. al-mujtahidata. Okey. Sebab apa? Sebab dia maf'ulun bi. Sebab apa mujtahidah? Tak. Sebab sifat kena ikut mausuf. Ataupun saya nak guna talibatan pun boleh kalau saya nak guna nakirah. Tak ada masalah. Ra'aitu talibatan mujtahidatan. Okey. Setakat ni boleh? Ustazah mana ni? Okay, boleh. Nakirah ke tu? Ya. Okey. Ustazah Anis beres? Okey, Ustaz. Okey, beres. Okey. Tak ada masalah. Nampaknya tarkib wasfi. Beza Seterusnya. dua ni bila Ustaz? Yang mana? Dah. Antara Jadi mana? ra'aitu Aha. talibat. Dah tadi? Dengan alif dah. Yang Ra'aitu. talibatan tu. Okey, tak ada masalah. Maksud saya, nak guna alif lam, nak guna makrifah pun boleh, nak guna nakirah pun boleh. Kalau kita Beza nakirah. kalau kita guna makrifah, maksudnya kita tahu dah pelajar perempuan tu. Kita ta'yinkan. Okey. Okey, seterusnya najaha. Najaha at-talibu tidak bagi. Talib al-mujtahid. Okey. Najaha. Najaha apa dia? Fi'il ke isim harf? Fi'il madhi. Fi'il madhi. At-talib jadi apa? Fa'il. Fa'il. Okey. Tahu dah? Ni bermula dengan fi'il adalah jumlah fi'liyah. Al-mujtahid Du. Okey, sebab apa mujtahidu? Sifat lah. Musuh. Sifat. Okey. Kita tengok. Kita dah ada hipotesis, kita dah ada ramalan awal, kita cuba kata buktikan kebenaran dia. Okey, najaha at-talibu. Okey. Kita kata fi'il madhi dia tak akan berubah baris. Fi'il madhi, semua fi'il madhi tak akan berubah baris. Daripada najaha sampailah najahna, dia tak akan berubah baris. Jadi kalau dalam i'rab kita kata fi'il madhi mabni. Mabni ni maksudnya kata nama yang tidak akan berubah baris, kata yang tak akan berubah baris. Okey? Nanti kita akan belajar. Cuma nak bagi tahu je dulu. Okey? Fi'lun madhi mabni. Mabni maksudnya dia tak akan berubah baris, dia tak akan jadi najahi, najaha, najahu. Kalau najaha, najahalah. Kalau najahat, najahatlah. Okey? Yang najah. At-talibu. Kita kata fa'il. Fa'il mesti Marfu'. marfu'. Okey. Jadi at-talibu. Okey, al-mujtahidu. Al-mujtahidu. Sifat bagi at-talib. Bila sifat dia kena ikut mausuf dia. Mausuf dia marfu', sifat kena marfu'. Mausuf dia ada ma'rifah, sifat kena ma'rifah. Okey. Najaha, dia fi'il yang memerlukan maf'ulun bih tak? Najahat talibul mujtahidu. Perlu dah maf'ulun bih kat sini? Tak perlu. Pelajar yang bersungguh-sungguh telah berjaya. So kita faham, dapat maksud dia. Okey. Jadi fi'il ni kita kata fi'il yang
lazim. Okey, satu lagi muta'addi. Muta'addi ni maksud dia melangkaui, melangkaui. Melangkaui ni maksudnya dia kena melangkau daripada fi'il ni mesti ada maf'ulun bih. Okey, nanti kita akan belajar. Just nak bagi tahu kataan supaya kita familiar. Jadi, najah adalah lazim. Lazim tak memerlukan maf'ulun bih. Okey. Kalau tak faham, tanya terus kan. Kalau ada muskil ke benda ke, kita boleh bincang terus. Sebab lepas ni, susah dah nak bincang dengan benda gini. Kita masuk dunia lain pula. Okey. Yang keempat, fil masjid. Okey, fil masjid. Okey. Macam mana baca dia? Fil masjid. Masjidi. Fil masjid. Mudah je. Selepas huruf jar mesti majrur. Kalau tak ada alif lam, fi masjidin. Okey. Fi masjidin. Okey. Selepas huruf jar mesti majrur. Okey, kalau dia mufrad boleh masjidi. Okey. Kalau dia lepas dua, kalau masjidani. Okey, masjidani dua masjid. Ni dalam keadaan marfu'. Tapi kalau dalam keadaan majrur macam mana? Fil masjid. Fil masjid. Fil masjid. Fil masjidaini. Okey. Dia tak akan marfu' bil dhammah dah. Majrur bil ya. Dia tak akan majrur bil kasrah. Yang ni majrur bil kasrah. Yang ni tak ada dah kasrah sini. Dia majrur bil benda lain pula. Nanti kita akan belajar. Okey. Lepas tu masjidun, masjidani, masjiduna ke jamak dia? Masajid. Masajid, al-masajid. Okey. Al-masajid, kalau dia jamak taksir, boleh kembali kepada asal. Al-masajidi. Okey, yang ni sebab tak boleh nak bil kasrah. Nanti kita akan belajar. Okey. Seterusnya. Tu bil kasrah je. Okey. Siapa nak cuba? Ghurfatul muallimi. Ghurfatul muallimi. Sebab apa Ustazah Hana ni? Tarkib idhafi. Tarkib idhafi. Tarkib idhafi ada apa? Marfu'. Mudhafun ilai majrur. Ahsanti. Mudhaf marfu', mudhafun ilai majrur. Okey. Ini kalau mufrad, satu bilik guru. Saya nak buat dua bilik guru. Dua bilik guru, ghurfatani, saya ada perkataan ghurfatani. Saya ada al-muallim. Okey. Ghurfatan al-muallim. Macam mana saya nak idhafahkan muallim ni kepada ghurfah? Apa yang perlu saya buat? Okey, siapa ingat? Apa yang perlu kita buat? Kita perlu hazaf. Perlu hazaf apa? Nun. Perlu hazaf Allah. Perlu hazaf nun. Okey, jadi ghurfatan muallimi. Okey, buat hazaf nun. Okey. Saya nak buat, saya guna tarkib ni dalam ayat yang penuh. Saya kata dakhaltu, saya telah masuk. Ila. Okey, siapa nak cuba? Dakhaltu ila Ghurfatil muallimi. ghurfatil muallimi. Okey. Sebab apa ghurfati daripada marfu' jadi majrur?
Harful jar depan. Harfu jar, dia isim majrur. Isim yang telah dimajrurkan oleh ila. Okey. Sebab apa al-muallimi bagi bawah? Mudhafun ilaih. Sebab dia mudhaf ilaih. Dia kekal. Yang ni kekal hukum sebab dia bagi bawah sebab dia mudhaf ilaih. Yang ni daripada dia mubtada, daripada dia mudhaf marfu', disebabkan dia duduk lepas jar, dia kena baris bawah. Ila ni memberi kesan kepada ghurfah. Okey. Seterusnya saya nak Kena hazaf kata nun yang tadi. dia apa dia? Ghurfatan tu. Sebab apa kena hazaf nun? Tu kaedah dia. Oh, kaedah. Yang sebab tu saya dah nak jawab. Okey, ghurfatan ni lah dengan al-muallim. Okey, Semua yang musanna. semua yang musanna, yang ada alif nun. Okey. Kalau jamak pun sama. Contoh saya kata guru-guru sekolah. Okay. Saya ada muallimuna, saya ada al-madrasah. Bila saya guna tarkib idhafi, saya kena hazaf. Hazaf nun. Okey, yang ni musanna, ghurfatal muallimi. Yang ni muallimul madrasati. Okey, muallimul madrasati, guru-guru sekolah. Okey. Ni kaedah dalam tarkib idhafi. Kalau dia musanna ataupun jamak. Okey. Terima kasih. Okey, saya nak kata lagi. Saya kata saya kata aghlaqtu, saya telah kunci. Aghlaqtu pintu bilik guru. Okay. Siapa nak Kunci ke cuba? tutup? Kunci atau kunci. Aghlaqtu kunci. Okey. Allah. Okey, siapa nak cuba? Aghlaqtu Baba. Ghurfatil muallimi. Okey. Aghlaqtu Ghurfatil. Ghurfatil muallimi. Saya telah kunci pintu bilik guru. Okey. Yang ni okey. Saya telah kunci pintu bilik guru. Okey. Saya ada babun. Saya ada ghurfatun. Saya ada muallimun. Okey. Asalnya babun ni, okey. Asalnya babu kan? Babu ghurfatil muallimi. Okey. Saya kata babun. Babun ni kata nama am. Macam mana saya nak khaskan dia? Saya kata pintu bilik. Jadi babul ghurfah. Okey. Saya gabung dua ni dulu. Babun dengan ghurfatun. Jadi babul ghurfah. Saya nak khaskan lagi. Pintu bilik mana? Okay. Pintu bilik mana saya tanya? Saya kata pintu bilik Guru. Bilik guru. Macam mana? Saya tambah muallim satu lagi. Jadi, dia tambah muallim. Muallim jadi mudhaf ilah yang paling last. Saya buang alif lam sini. Okey. Saya buang alif lam kat sini. Jadilah ayat ni ada dua mudhaf ilaih. Ni mudhaf yang pertama. Yang ni mudhafun. Yang ni mudhaf ilah yang kedua. Yang ni mudhaf ilah yang pertama. Yang ni mudhaf ilah yang kedua. Jadi babu ghurfatil muallimi. Okay.
Saya ulang sekali lagi. Ini mudafun. Yani mudaf ilaih al-awwal. Yani mudaf ilaih al-thani. Okey. Jadi bila saya letak di tempat yang mansub, saya kata aghlaqtu baba ghurfati muallimi. Baba je yang terkesan dengan mansub. Yang lain mudhaf ilaih lebih kuat kesan dia. Jadi kena baris bawah. Okey. Seterusnya. Ulum. Jadi ulum, saya ada Quran. Okey. Macam mana saya nak jadi tarkib? Nak tarkib apa? Idafi. Tarkib idafi. Jadi Ulumul Qur'ani. Ulumul Qur'ani. Okay. Boleh tak saya nak jadikan dia tarkib tarkib wasfi? Okey, boleh. Saya nak jadikan tarkib wasfi. Siapa boleh cuba? Ulum dengan Quran. Macam mana nak jadikan tarkib wasfi? Okey, siapa nak cuba? Okey, tarkib wasfi ulumun. Okey, jadi sifat. Bukan tarkib wasfi. Saya jadi nisbah. Nisbah, tidak. Nisbah. Contoh al-qari'ul malizi. Okey, jadi ulumun Qur'ani. Sebab apa Qur'aniyah? Sebab kita belajar dulu kalau sifat kalau ulum ni jamak, kalau ulum ni jamak ghairu akil, dia punya nisbah dia kena muannas. Ulumun Qur'aniyah. Okey, tak apa. Jadi ulumun Qur'aniyah. Okey. Seterusnya mi'yar. Okey. Ustazah Anis boleh? Cuba. Mi'yaru al-ta'lamu. Ta'limi. Okey. Mi'yaru Ta'allumi. Okey. Mi'yaru ta'allumi tarkib idafi, yani mudaf ilaih. Okey, macam mana kita nak beza ta'allumi dengan ta'limi? Okey. Ta'allama. Ta'allama. Okey. Ta'allama yata'allamu ta'allum. Okey. Satu lagi ta'lim. Betul tak? Kita kata mi'yarut ta'allum. Ada satu lagi at-ta'lim. Okey. Yang tu asalnya allama. Allama yu'allimu ta'liman. Okey. Allama yu'allimu ta'liman. Okay. Jadi yang ni kita berasal daripada perkataan ta'allama, belajar. Kalau allama, mengajarkan. Ta'allama, belajar. Dia belajar. Ta'allum, pembelajaran. Allama, mengajarkan. Yu'allimu, dia sedang mengajarkan. Ta'liman, pengajaran. Okey. Jadi yang ni belajar standard pembelajaran. Okey. Seterusnya amaliyah. Amaliyah at-ta'lim wa at-ta'allum. Okey. Siapa nak cuba?
Sila. Siapa nak cuba? Amaliyat ta'limi wa ta'allumi. Amaliyatut ta'allumi wa Ta'limi. Ta'limi wa ta'allumi. Okey, wa ta'allumi. Okey, ni tarkib apa? Idafi. Tarkib idafi. Apa mudhaf dia? Mudaf amaliyah. Amaliyah. Apa mudhaf ilaih? Ta'limi. Okey. Okey. At-ta'allum jadi apa? Ma'tuf. Ma'tuf. Apa maksud ma'tuf? Yang dihubungkan. Okey. Lepas waw mesti ma'tuf. Okey. Waw ni huruf ataf kita panggil. Huruf penghubung. Okey. Bila lepas huruf penghubung ada maktuf, maktuf mesti ikut hukum sebelum dia. Kalau yang ni majrur, yang ni kena majrur. Okey, simple je. Lepas maktuf, lepas ataf, huruf ataf, harfu atfin. Okey. Lepas huruf ataf mesti maktuf. Maktuf mesti ikut hukum sebelum dia. Okey. Maktufun ilaih yang ni. Okey. Seterusnya. Saya rasa nak ambil masa dah. Zoom ni saya bagi link baru Ya. Sekejap saya bagi link baru. Baik,